Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. Alhamdulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبال والسفينة وكنا فاعلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Saya hormati dan kasihi Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi serta pegawai dan ahli jawatankuasa masjid yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak serta seluruh warga ahli jawatankuasa masjid dan warga penduduk kampung yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya serta inayahnya dari ayahnya dapat kita sama-sama lagi berkongsi sedikit ilmu sebagai santapan rohani kita. Semoga majlis-majlis ilmu yang kita hadiri, yang kita ikuti, bertambahnya iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai contohnya masjid-masjid akan mengadakan kuliah dari sudut yang ini tajuknya 3 serangkai biasanya, tauhid, tasawuf dan juga fiqh. Mana 3 ni perlu kita wajib belajarlah. Semoga
apa yang kita lalui, apa yang kita ikuti, bertambahnya ilmu kita dan bertambahnya amal kita. Semoga kita tidak berada di takut yang lama. Contoh dalam pengajian ilmu tauhid, semoga apabila kita mengikuti ilmu tauhid, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah, bertambahnya kita ilmu tentang tauhid, ilmu mengenal Allah. Sebagai contoh, Yang kedua, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga diberkait dengan ilmu, ada juga dalam ilmu tasawuf itu tarekat, ilmu tarekat, jalan dekat dengan Allah. Jadi ilmu tasawuf ni berkait rapat dengan ilmu tauhid, yang mana untuk merubah hati kita. Ya, kita belajar pagi ni ilmu tasawuf lah, pekerjaan hati. Semoga kita mengikuti kelas-kelas pengajian ilmu tasawuf ni, bertambahnya akhlak kita, adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah, adab kita dengan guru, adab kita dengan kawan-kawan kita, adab macam-macam lah, penuh adab. Semoga bertambahnya ilmu akhlak kita apabila kita mengikuti ilmu tasawuf. Yang ketiganya, ilmu fiqh. Semoga apa yang kita ikuti ilmu fiqh ni, maknanya bertambahnya, meningkatnya ilmu kita. Contoh bab solat, contohnya bab solat, contohnya kita menjaga adab-adab solat, sebelum solat, dalam solat, rukun-rukun bacaan solat, syarat-syarat semua kita jagalah. Kita ikuti majlis-majlis tajwid Al-Quran, semoga bertambahnya ilmu tajwid kita, bacaan kita bertambah baik, azannya, iqamahnya dengan penuh tajwid, itu contoh. Okay? Dan segala amal-amal kita bertambah, amal-amal yang kita belajar tu kita tambahkan. Contohnya mungkin tuan-tuan dah amal, contohnya untuk mendapat redha Allah SWT, kita baca pagi dan petang, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kita dah baca kan 3 kali pagi petang. Ataupun untuk bertambah amal lagi, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa baraka sallam bima huwa ahluh 3 kali. Itu kita amal lah. Ada lagi doa supaya pagi-pagi lepas subuh kita baca pagi dan petang, supaya bebasnya tubuh kita daripada neraka Allah SWT. Menurut hadis sahih, iaitu Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Baca 4 kali pagi dan petang, bebas tubuh kita daripada neraka. Ini amalan-amalan yang perlu kita bergantung dengan hadis-hadis sahih. Dan satu lagi yang mungkin saya dah sebut sebelum ni, Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apabila kita melakukan 4 perkara ni, terjaga daripada tidur, maka doa kita Allah mustajab, solat kita diterima dan juga diampunkan segala dosa kita. Apa dia tuan-tuan? 4 kalimah saja, iaitu bangun daripada tidur, tak kira lah pukul 3 pagi ke, terkejut ke, bangun subuh ke, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu diikuti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, yang ketiga diikuti dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimah yang ketiga. Zikir yang keempat itu tutup dengan rabbighfirli. Nabi sebut siapa yang baca ni la ilaha illallah sampai habis, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, rabbighfirli, maka Nabi kata bila dia baca tu, dia berdoa, Allah mustajab doa dia. Apabila dia salat, Allah terima salat dia. Dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, dosa-dosa kecil. Ini amalan-amalan yang perlu kita lakukan secara istiqamah, konsisten, ya. Banyak lagi lah amalan-amalan ni berkait dengan hadis-hadis sahih. Hadis dhaif pun tak ada masalah nak beramal. Masuk dalam fadhil amal, insya-Allah tuan-tuan. Semoga apa yang saya sebut ni kita akan kongsi di sini, maknanya untuk sama-sama kita amalkan. Banyak lagi lah amalan-amalan, contohnya dalam roti al-atas pada sebut, banyak. Dan tarikat-tarikat banyak sebut. Lepas solat kita baca tarikat Ahmadiyah, tarikat
Ahmadiyah Muhammadiyah Al-Idrisiyah. Lepas solat kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 3 kali, diikuti dengan la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Tak apa tuan-tuan, walaupun kita tak masuk tarekat, kita zikir tak ada masalah. Sebab apa kata guru kami Datuk Syekh Fuad, dia kata zikir-zikir ni, kita zikir tu ada sanad dia, ada ijazah, ada sanad dia, iaitu guru siapa. Contohnya mantan mufti kita dulu Murtada, tak kira lah Syekh mana, Syekh Fuad ke Syekh Faiz ke, kita zikir walaupun kita tak masuk tarekat. Masuk tarekat lagi baguslah, talqin masuk ijazah bai'ah tarekat ni. Kalau tak masuk kita zikir. Sebab apa kata Syekh, kata guru kami, kita amalkan zikir-zikir syekh-syekh ni, maka di akhirat nanti juga syekh tu akan menarik tangan kita, mengeluarkan kita daripada neraka masuk ke syurga. Sekurang-kurangnya ada juga bergantung harap kita zikir guru, amalan guru-guru kita tu, kan? Tapi yang paling hebatnya syafaat Nabi lah. Nak cerita ni, di samping, di sebalik syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga syafaat-syafaat guru-guru kita yang kita suka. Sebab ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kita cinta kepada ulama, mana amalan kita walaupun sedikit kita amalkan istiqamah, amalan tu memang waris daripada sanad daripada guru-guru kita, maka juga mereka ini akan menarik kita akan masuk dalam syurga. Jadi kita jangan tinggalkan. Lepas solat tu besar fadilat dah, lebih daripada 70,000 kita mengucap la ilaha illallah. Ni katakan amalan sedikit pahalanya berganda. Okey. Jadi kita jangan orang kata nak kejar yang fardu, yang sunat pun kita tinggal. Kita kena buat fardu kita jaga, yang sunat pun kita jaga, insya-Allah. Zikir-zikir kita jaga, sebab zikir-zikir ni makan rohani kita untuk mensucikan badan kita, memberi makanan rohani kita, menyebabkan kita lebih cinta dan lebih sayang kepada Allah, kepada Nabi, dengan amalan-amalan kita, asbab itu, insya-Allah tuan-tuan. Sama juga dengan zikir al-atas tu, zikir lepas solat mungkin tuan-tuan tak amal sebelum ni, kita amal lah. Antaranya astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Lepas solat astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 11 kali, supaya mati kita dalam husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah 3 kali. Ini antara doa yang diamalkan oleh ulama. Lepas tu pejam mata, la ilaha illallah, masuk dalam hati tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah 3 kali. Baca panjang-panjang. Dalam kitab Al-Jauhul Mahfuz ada sebut diampunkan dosa kita 4,000 dosa. Lepas solat tu la ilaha illallah. Jangan kita talqin orang mati lah. Kita ni nak mati pun talqin juga kita. La ilaha illallah 3 kali. Lepas tu pejam mata, buka mata, Muhammadur Rasulullah. Lepas tu sebab setiap kali lepas solat, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu 3 kali. Lepas tu doa kepada mak bapak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, sekurang-kurangnya 3 kali atau 5 kali. Lepas tu baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 5 kali, supaya kita mati dalam keadaan kesudahan yang baik. Kalau lagi bagus macam tarekat Ahmadiyah, justru zikir 100 kali sehari. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, ya Allah berkatilah aku ketika mati dan sesudah mati. Ini atas zikir-zikir yang diamalkan, insya-Allah. Kena istiqamah. Tak cukup kita tuan-tuan, tak cukup kita sembahyang fardu saja, tak cukup kita sembahyang fardu saja, sunat kita kena buat, zikir-zikir pun kita kena banyakkan, insya-Allah. Semoga menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Lama kita tak jumpa ni, berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan. Insya-Allah. Kita sambung belum habis lagi kitab kita ni, insya-Allah. Lepas ni saya akan baca kitab ni lah, Qalbun Salim, iaitu syarahan oleh Tuan Guru Ustaz Muhammad Jo. Kitab Qalbun Salim itu daripada Penawar Bagi Hati, Penawar Bagi Hati. Lagi tebal, lagi syarah dia lagi panjang. Qalbun Salim Ustaz Muhammad Jo, Kita habis ni dulu. Kita nak habis dah ni, kita masuk dalam tingkatan fana. Yang pertama, fana fi af'alillah. Fana iaitu binasa kita ni dalam af'alillah, dalam kata perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'al. Baik. Hari ni kita sambung yang kedua, itu fana fi asma'illah. Jadi ada 4 fana
fi asma'illah, fana fi sifatillah, fana fi zatillah. Fana dalam asma Allah, fana dalam sifat Allah, dan fana dalam zat Allah. Kita dah fanakan diri kita tu, barulah kita naik satu tajuk yang akhir, itu ma'rifatullah. Kenallah kita Allah SWT. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 266 Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru. Qala musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, fana fi al asma'illah. Fana tu binasa lah. Mana kita ni binasa, kita ni dalam nama-nama Allah SWT. Okey, maksud gitu. Pada tingkatan ini, semua benda yang maujud ni maknanya benda yang baru dijadikan oleh Allah SWT. Yang maujud, yang menjadikan kita ialah yang wajibul wujud, itu Allah SWT yang sebenar-benar wujud. Maujud ni yang dijadikan. Bila sebut maujud ni, makna tidak qadim, tidak kekal, akan menerima binasa, fana. Faham? Ini berkait dengan ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Mana ternampak oleh salik. Salik kita dah baca, ada salik ya. Ada kitab Hidayatus Salikin, perjalanan orang yang salik. Orang salik apa? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT secara jasmani dan rohaninya. Dia ada tiga tu, jalan tu. Itu orang kata 4 perjalanan, syariat, tarikat, hakikat, makrifah. Okey. Baik, salik ni maknanya orang, kalau orang masuk dalam ilmu tarikat, dia ada yang salik, yang bersuluk pada kalau tarikat Naqsabandiyah, Khalidiyah, dia ada suluk 10 hari bersuluk. Tapi tarikat Ahmadiyah dia tak ada suluk, dia zikir dia tarikat ni jalan untuk dekat Allah. Macam-macam jalan, pada banyak jalan Macam tarikat Ahmadiyah pun banyak jalan dia. Banyak jalan dengan syekh-syekhnya, Jafariyahnya dan Darawinya, banyak Baik. Jadi ternampak oleh salik daripada hasil daripada tajalli. Tadi kita sebut tahalli, tajalli. Tajalli ni membesarkan Allah dalam hati, takut, benar-benar takut pada Allah. Ni tajalli kita, mana kita takut. Bila sebut nama Allah, kita rasa gemetar hatinya, takut ni, fana. Dia kata fana fi asma'illah. Fana kita ni dalam nama Allah SWT. Sebab tu seeloknya kita ni hafal nama-nama Allah. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita tahu, membesarkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim. Di samping kita lantun, ya insyaAllah Nabi sebut dalam hadis, siapa yang mati dalam keadaan hafal Asma'ul Husna, maka juga akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dalam dadanya menghafal Asma'ul Husna, insya-Allah sehat dia, tubuh badan dia, insya-Allah terbebas daripada segala gangguan jin dan syaitan. Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Okey, nama-nama Allah, tajalli kita ni maknanya membesarkan diri kita, membesarkan Allah dalam diri kita ni, membesarkan Allah SWT dengan nama-nama Allah. Nama yang kita 99 yang kita tahu tu. Nama Allah banyak kan, yang wajib kita tahu 99 ganjil nama-nama Allah SWT yang maha tinggi. Maha tinggi di sini bukan makna tinggi itu tempat, makna kemuliaan, bukan makna tinggi itu di atas. Allah tidak bertempat. Okay? Seperti nampak seseorang yang sangat sabar. Nampak seorang sangat sabar, maka ia adalah tajalli nama Allah As-Sabur, iaitu yang maha sabar. Jadi nampak seseorang itu sabar, bermakna dia tenggelam dalam tajalli, dalam sifat, dikatakan asma'illah, dalam nama Allah, fana dia dalam nama Allah. Okay? Nampak alam yang terbentang luas di atas nama Allah SWT adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Kita pun tenggelam dalam asma Allah. Kita ni diciptakan, maknanya tidak ada wujudnya kuasa diri kita ni. Contoh gitulah. Semualah kita kiaskan nama-nama Allah yang 99 tu. Sesuatu kemungkaran dan maksiat yang dinampakkan di atas Allah SWT, Al-Mudil. Al-Mudil yang menyesatkan. Jadi ada yang Allah menyesatkan seorang itu. Pasal apa? Bukan saya saja Allah menyesatkan orang itu, sebab dia memilih jalan yang sesat, dia durhaka kepada Allah SWT, maka Allah lah yang menyesatkan. Yang memberi hidayah Allah. Begitulah setiap sesuatu
itu dijadikan di atas asma Tuhan. Itu asma Tuhan, nama-nama Allah yang mulia. Itu Asmaul Husna, nama Allah yang mulia. Maka tidak ada tempat untuk kita berpaling selain daripada menghadap kepada asma Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berhadap, di situlah wajah Allah. Ini dia panggil surah Al-Baqarah ayat 115. Ini bermakna ayat mutasyabihat. Hati-hati. Puak-puak sebelah sana, contohnya Gil Al-Wahabi ni, dia mewajahkan Allah. Dia kata wajah tu muka. Bahaya. Dia kata tangan, Allah ada tangan, ada kaki, Allah bertempat. Ini salah. Ini hujah-hujah yang sesat. Mustahil Allah berada di atas tu tempat. Kita berhujah dengan geng-geng Wahabi ni, menjisimkan Allah. Dikatakan geng Wahabi ni golongan yang menjisimkan, dia kata mutasyabihat. Mutasyabihat pun dia mentakwilkan, dia memahami secara zahir saja ayat Quran. Bermakna dia menempatkan Allah Subhanahu taala. Dia kata mana kata kita pergi, kita akan menghadap Allah. Di situlah wajah Allah. Dia faham maknanya Allah tu ada muka. Susah, tajsim lah. Ayat ini maknanya ayat mutasyabihat. Bermakna sini kalau kita hurai pada ulama salaf dia makna pada Allah dia faham dah. Jadi urusan ulama khalaf, jadi kita aswaja mengatakan di mana sahaja kamu berhadap, di situlah wajah Allah. Bermakna kat mana kita pergi, tetap kita meyakini dalam diri bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu taala. Itu maksudnya. Bukan bermakna Allah dia ada di mana-mana. Allah di mana-mana, dia menetapkan Allah tu banyak tempat. Salah. Ini golongan-golongan yang mutasyabihat. Tasbih, menjisimkan Allah. Mana Allah di mana-mana tu maknanya kita pergi mana-mana, Allah tetap bersama dengan kita. Nampak tak? Bukan bermakna Allah ada tempat. Mustahil Allah ada tempat. Allah yang menjadikan tempat, Allah yang menjadikan masa. Mustahil Allah memerlukan tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, mana lemahlah sifat Tuhan, bukanlah Tuhan, ternafilah ia Tuhan. Maknanya Allah jadikan makhluk ni, Allah tidak sedikit pun menumpang makhluk. Sebab Allah Maha Kaya. Ini faham. Kena faham sifat istighna dan iftiqar. Istighna tu kayanya Allah daripada sesuatu. Mustahil Allah jadikan makhluk, Allah menumpang makhluk. Miskinlah Tuhan kalau menumpang makhluk. Contohnya Allah duduk atas haras. Allah jadikan Allah duduk atas haras. Miskinlah Tuhan macam tu. Contoh. Ini dalam bab tauhid kena faham. Nampak tak tuan-tuan? Itu tak mengaji sifat 20 tu yang kata Allah duduk atas haras tu. Allah duduk sila atas haras tu. Ya, nampak tak? Nak menghuraikan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa pun tak jelas. Contoh samalah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berhadap, di situlah wajah Allah. Bermakna kita pergi mana-mana, makna ayat ni menyatakan bahawa kita sentiasa mengingati Allah. Maknanya bukan Allah tu ada wajah dan muka. Faham tak? Okey. Kalau kita mengatakan Allah ada wajah, ni ayat ni wajah Allah. Ini ayat mutasyabihat. Kita jangan faham pada zahir. Jangan mengatakan kita ada wajah muka, Allah pada muka. Tidak, maknanya di situlah wajah Allah, makna di situlah kita menghadap Allah. Bermakna di situlah Allah melihat kita. Ini dekat dengan ihsan. Ada ulama mentafsir juga wajah Allah ni rahmat Allah, pertolongan Allah. Kemana-mana kita jangan lupa pada Allah. Ini maksud ayat ni. Faham tak? Sesungguhnya fana ni binasa lah. Fana fi asma, dalam asma nama Allah ini hanya dapat dicapai dengan cara bermusyahadah terhadap nama Allah Subhanahu wa taala al-jami', yakni yang menghimpunkan, dan al-mani' yang mencegah. Musyahadah. Mana bermusyahadah ni mana dalam hati lah, melihat, meyakini Allah dalam hati, melihat Allah dengan hati, pandangan mata hati, nur basirah. Kita ni nampak zahir je, hati tak nampak. Tak nampak dalam hati. Dalam hal ini dalam hal nama Allah Subhanahu taala al-jami' ini salik ni dikehendaki untuk memusatkan seluruh perhatian dan pandangan bahawa di sebalik nama-nama yang ada di alam semesta ini, yang ada hanyalah Allah Subhanahu taala yang Maha Esa.
tempat ditujukan sekalian nama-nama bermakna yang tak binasa, yang kekal, yang qadim, nama Allah SWT. Kita ni banyak-banyak nak nama kita ni mana sementara sahaja. Jadi tenggelam kita, fana kita dalam nama Allah SWT. Ini tingkatan kita orang salik ni. Boleh hal ini dinamakan syuhud kasrah fil wadah. Syuhud kasrah fil wahdah. Maksudnya pandangan yang banyak kepada yang satu. Faham tak? Bermakna pandangan yang banyak kepada yang satu. Kita lah makhluk ni pandang kepada yang satu, dan satu memandang yang banyak. Ada bahasa-bahasa kena. Pandanglah yang banyak kepada yang satu, pandanglah yang banyak kepada yang satu, dan pandangan yang satu kepada yang banyak. Apa maksud tu? Satu siapa? Allah. Banyak siapa? Makhluk kita. Itu maksudnya. Ini bahasa sufi, bahasa tasawuf. Okey? Baik. Setelah itu, setelah melalui riyadah tersebut, seorang salik akan dapat memahami dengan pandangan basirah. Basirah mana pandangan mata hati. Jadi nak dapat pandangan mata hati dia banyaklah, antaranya zikirnya, istighfarnya, baca Qurannya, jauh daripada sifat-sifat mazmumah, menyucikan dosa, taubat dan sebagainya. Selagi mana kita tidak ada zikir dan tidak memuliakan guru, tidak ada pimpinan guru-guru mursyidnya, dan ada adab-adab dalam seorang yang salik ni, maknanya tersingkap pintu hati, tak akan dapat, dia terhijab, dia tak akan dapat sampai kepada ma'rifatullah. Banyaklah dia punya syarat-syarat dia. Saya ada satu buku baru beli, buku dia panggil buku adab seorang salik. Adab seorang salik ni orang yang dah bai'ah, dah talqin dengan guru, dah ambil ijazah dengan tu masuk tarekat, dia ada adab dia. Tak boleh mengumpat guru dia, tak boleh durhaka, segala apa arahan guru semua kena ikut. Ni ada adab lah. Sebab dia kata mustahil orang itu dapat berjalanan menuju Allah, dapat perjalanan menuju Allah SWT kalau dia tidak beradab dengan gurunya. Ini antara ada salaf, ada adab seorang salik. Samalah macam kata Imam Syafi'i. Maknanya orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Orang beradab sudah pasti dia berilmu. Itu kata-kata Imam Syafi'i itu berkait dengan tasawuf, berkait dengan tarekat. Ada tuan-tuan orang mengaji dah lama, dah mengaji tauhid, mengaji tasawuf dah lama dah. Bukan macam kata kadang-kadang guru sendiri yang mengajar ilmu tasawuf. Mengajar ilmu tasawuf tapi tak boleh tahan sabar. Pun ada. Agak baca kitab lah. Mana dia tidak memahami, dia tidak merasai, dan dia tidak mendalami seorang guru dan seorang yang salik. Contoh contoh gitu. Samalah. Kata kat diri sendirilah kan. Contoh. Okey. Mana pandangan mata hati tu, dia bersih tu. Dia ada hijab. Kadang-kadang kita tak sampai dalam beribadah, kita tak sampai kepada Allah, masih lagi kita beradab, kita solat, kita baca Quran, masih lagi ada kuasa diri. Berat tu. Patutnya tidak ada kuasa diri. Kita angkat takbir, kita zikir, hati kita berzikir pada Allah SWT. Bukan kuasa kita, kuasa Allah. Kita kembali kepada Allah, baru betul perjalanan dia. Semuanya adalah gerakan daripada Allah SWT. Tidak ada sedikit pun kuasa kita. Itu sepatutnya. Ni jadi ustaz, jadi tuan guru, kata dialah alim anak muridnya, riak. Dia jadi imam besar, imam 1, imam 2, imam 3, imam besar, dialah imam yang hebat, dia yang paling bagus. Ni bahaya ni, riak akan memakan diri amal masing-masing. Betul tuan-tuan? Ada ni riak macam ni. Sama lah, ustaz pun sama, tak ustaz pun sama. Ada setengah tu kita pergi tegur imam bacaannya, contoh kita tegur bacaannya, mak wajib, mak qalqalah ni tak bunyi, kita tegur. Dia kata kita ni serik sangat. Dia ego sebagai imam. Saya imam dah lama dah. Ego seorang imam contoh. Kita sebagai guru kita tegur, dia tak terima. Ada tuan-tuan. Lawan guru. Contoh bila kita tegur ini baca qul huwallahu tak bunyi, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mana boleh ada qalqalah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia kata ustaz tak betul, dia kata baca kuat sangat qalqalah. Dia lawan kita balik. Baca macam mana?
Contohlah, tak semualah, ada berlaku tuan-tuan. Sebelum jadi imam okey, bila dah jadi imam dia rasa dia hebat dengan bacaan dia, bila ustaz tegur dia tak terima teguran. Kita kata itu qul kubra. Qul kubra kena bunyi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ni tak lam Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana qul-qulahnya? Oh, dia kata macam-macam. Oi, saya duk belajar di luar negara lama. Saya duk Mekah. Tak kira lah duk Mekah kau tu Arab sendiri pun ada yang tak faham, tak mahir tajwid pun ada. Contoh kan. Susah. Sebab apa? Sebab dia merasakan kuasa diri, dia rasa dia hebat daripada orang lain. Bahaya tuan-tuan. Bila merasa hebat daripada orang lain, tak boleh nak terima teguran. Bila kita teguran, lepas tu dihanggut. Di luar kuliah dia kutuk kita balik. Macam mana nak berkat ilmu? Contoh itu masalah. Apatah lagi dia mengumpat pula. Habis pahala cece gitu lah. Bukan senang ni. Ini adab-adab ni. Okey. Dia kata tu, bahawa hakikat setiap benda itu adalah asma Allah Subhanahu taala yang ditajalli dalam bentuk nama-nama yang menjadikan benda. Nampak? Mana nak tenggelam kita dalam asma Allah Subhanahu taala. Sebab itulah kalau nak berkat doa, kata ulama dan Nabi ingatkan, apabila kita nak berdoa, selitkanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fattah, ya Razzaq, ya Jabbar, ya Qahar. Maknanya kita sebut tu tenggelam kita dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Makna tidak ada kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan fi asma'illah. Faham tak? Kemudian setelah itu dilatih pula salik. Salik ni perjalanan rohani seorang hamba, seorang murid lah nak menuju kepada Allah SWT, kita lah. Dengan nama Allah SWT iaitu Al-Mani' yang mencegahkan, dengan memandang bahawa dalam benda-benda yang banyak itu hanya tuju kepada satu yang esa. Jadi yang mencegahkan, yang meluluskan siapa? Allah. Jadi tidak ada lagi kuasa makhluk dalam diri kita. Contoh. Ni banyak tuan-tuan kita dengar ustaz-ustaz bersebut dalam radio, dalam TV, dalam Facebook. Banyak kita ni menjadi syirik kepada Allah Subhanahu taala. Contohnya berlakunya Covid. Kan? Hingga mana meletakkan Covid itulah memberi bekas. Beriktikad bahawa Covid lah yang mematikan. Ada yang beriktikad bahawa vaksin yang